Assalamualaikum adik-adik. Okay, untuk video ini, cikgu teruskan lagi kepada topik pemakanan. Cuma, cikgu fokuskan kepada diet pemakanan. Okay. So, cikgu teruskan. Okay, di akhir pengajaran ni, murid bolehlah menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makronutrien dan mikronutrien untuk menangani masalah obesiti dan kurang berat badan. Okay, yang tu yang pertama. Dan yang kedua, murid boleh menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan juga mikronutrien mengikut keperluan. Okay. Cikgu harap adik-adik dapatlah mencapai kedua-dua standard yang cikgu letakkan ni. Okay. Cikgu teruskan kepada seterusnya. Okay. Yang ni pemakanan mengikut keperluan. Okay. Untuk diet pemakanan ni, cikgu akan tunjukkan yang mana ia bertujuan untuk mengurangkan obesiti dan masalah kurang berat badan. Kenapa ia dapat mengurangkan obesiti dan masalah kurang berat badan? Okay. Di samping mengurangkan obesiti, yang mana bagi mereka yang berobesiti, selalunya mereka akan makan dalam kuantiti yang banyak, kan? Dan juga bagi mereka yang ada masalah kurang berat badan, mereka makan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Jadi, untuk diet yang cikgu akan tunjukkan ni, ia dapat mengimbangi diet makan individu tersebut kepada kuantiti yang sederhana. Jadi, semua individu boleh mengikuti diet ni, sama ada nak mengekalkan berat badan ataupun nak mengurangkan obesiti ataupun nak menambahkan berat badan. Okay. So, untuk diet pemakanan ni terdiri daripada sarapan dan minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Okay. Kalau adik tengok gambar-gambar tersebut, okay, itu adalah contohlah pemakanan menu makan makanan seharian lah. Okay. Yang sebelah kiri bawah tu gambar tu selalunya kita makan ketika waktu pagi, kan? Okay. Kalau yang gambar kedua-dua tu, okay, selalunya kita makan untuk tengah hari ataupun makan malam. Okay. So, cikgu teruskan kepada sarapan dan minum pagi. Okay. Untuk sarapan ni, disarankan diambil ketika waktu di antara 6.30 pagi dan 8.30 pagi. Dan bagi minum pagi pula, di antara 10 pagi dan 10.30 pagi. Okay. Untuk sarapan ni, sangat penting untuk adik-adik ambil, ya, kerana ia dapat menambah dan membekalkan tenaga sebelum memulakan rutin harian. Okay. Bagi murid-murid sekolah ni, pentinglah untuk mengambil sarapan sebelum ke sekolah supaya dapat memberi tumpuan ketika belajar di dalam kelas. Kalau tak ada tenaga dalam kelas, nanti tak boleh fokus lah nak belajar. Dah lah tak makan, tak ada energi pula tu nak fokus dalam kelas. Okay. Bagi minum pagi ini, disarankan mengambil snack ringan sahaja. Snack ringan tu terdiri daripada makanan rendah kalori tetapi tinggi kandungan nutriennya. Sebagai contoh, macam roti dengan telur dadah atau kacang merah. Okay. Untuk sarapan pagi tu, contoh sarapan pagi adalah seperti susu dan roti dengan telur dadah atau kacang merah. Ini hanyalah saranan sahaja. Okay, adik-adik, hanya saranan sahaja. Okay, cikgu teruskan kepada makan tengah hari. Okay. Makan tengah hari ini penting juga, sama seperti sarapan, kerana
ia dapat membekalkan tenaga sepanjang hari kerana badan kita ni perlu banyak tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Jadi kalau adik-adik skip makan sarapan pagi, makan tengah hari ni, adik-adik janganlah skip. Okay. Untuk makan tengah hari ni perlulah elak pengambilan makanan tinggi lemak, gula dan garam. Makanan tinggi lemak, gula dan garam ni dapat tingkatkan obesiti lah sebenarnya kalau diambil secara berlebihan. Okay. Menu yang disarankan bagi makan tengah hari ni adalah cikgu ada kelaskan seperti berikut. Untuk karbohidrat, adik-adik boleh ambil nasi atau roti. Bagi protein, boleh diambil keju atau ikan atau ayam atau tauhu. Tauhu tu adalah protein ya. Selain daripada tu juga adik-adik perlu juga ambil salad ataupun ketan atau sayur. Dan jangan lupa adik-adik ambil juga buah-buahan. Terutamanya buah-buahan yang tinggi kalori seperti pisang, mangga, kurma dan jambu batu. So yang ni contoh portion pengambilan makanan. Selalunya bagi portion makanan terkini sepatutnya suku setengah, yang mana suku bagi karbohidrat, suku bagi protein dan setengah bagi buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam satu pinggan tu. Untuk gambar ni cikgu hanya gunakan contoh sahaja, tapi untuk panduan untuk meletak makanan tu dalam satu pinggan, suku kita perlu letak karbohidrat, suku kita perlu letak protein, dan setengah tu kita campurkan sayur dan juga buah-buahan. Untuk contoh buah yang tinggi kalori, yang di sini adik-adik boleh nampak, kita ada durian, kismis, nangka, kelapa, kurma dan juga markisa. Yang ini untuk makan tengah hari, yang mana disarankan untuk diambil di antara pukul 12 tengah hari dan 2 petang. Kalau terlepas daripada tu, boleh lagi kita ambil makan tengah hari, ataupun kita makan tengah hari awal sikit daripada pukul 12. Ini cuma saranan sahaja. Adik-adik. Untuk minum petang pula disarankan mengambil di antara pukul 4.30 petang dan 5.30 petang. Untuk minum petang ni kebiasaan kita ambil makanan yang rendah lemak seperti kacang. Dan juga elakkan minum kopi dan minuman bertenaga. Makanan yang disarankan untuk diambil ketika minum petang adalah susu atau sirap bandung, campuran kacang. Campuran kacang ni dalam beratnya 30 gram. Roti bakar atau madu, roti bakar dengan madu, keju atau kentang, roti atau gandum dan buah hijau. Buah hijau ni macam apa? Buah apple, kiwi, jambu batu, anggur. Ini hanya saranan sahaja. Contoh-contoh sahaja. Kalau adik-adik tak ada makanan seperti ini, cukup hanya sekadar makan campuran kacang ataupun roti bakar sahaja sudah mencukupi. Asalkan makanan tersebut adalah rendah lemak. Cikgu teruskan kepada makan malam. Bagi makan malam disarankan mengambil di antara pukul 6.30 petang hingga 8.30 malam.
Okey. Untuk makan malam ni, kita perlulah ambil makanan yang seimbang dan mengandungi karbohidrat kompleks, protein dan lemak tak tepu. Okey. Makanan yang disarankan dalam ni adalah macam yang adik-adik tengok tu. Kita ada karbohidrat, protein, buah-buahan tinggi kalori dan juga sayur-sayuran. Bagi karbohidrat tu kita ada nasi, pasta, mi dan juga biji ring. Itu untuk karbohidrat. Untuk protein, keju, ikan, ayam dan tauhu. Buah-buahan tinggi kalori seperti pisang, mangga, kurma dan jambu batu berserta dengan sayur-sayuran. Makan malam ni sama juga seperti makanan tengah hari. Cuma makan malam ni perlulah lebih kompleks. Perlu lebih lengkap. Kerana makan malam ni adalah makanan terakhir kita sebelum kita tidur. Disebabkan itu kita disarankan mengambil di antara pukul 6.30 petang hingga 8.30 malam. Kalau kita nak tidur awal seperti pukul 10.30 ke ataupun pukul 10 ke, dielokkan kita makan malam tu 2 jam sebelum kita nak tidur. Adik-adik. Kalau lebih daripada itu boleh. Cuma tidak eloklah untuk badan kita kalau kita makan sebelum kita nak tidur. Kalau adik boleh nampak tu, tu adalah contoh sahaja gambar makan malam. Adik-adik nak ikut ataupun tidak, ikut adik-adik, tapi ini hanyalah saranan sahaja, yang mana ini adalah di antara diet makanan diet yang perlu diikuti untuk mengurangkan obesiti ataupun masalah kurang berat badan. So itu sahaja untuk video ini. Terima kasih kerana menonton.